Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan pada hari ini untuk kita teruskan kelas Al-Quran dan Fardu Ain kita pada hari ini. Dalam pelajaran kali ini, pelajaran sirah berkenaan dengan perjalanan hidup Nabi SAW dan juga para sahabat dan perkembangan agama Islam tersebut. Dan pada hari ini kita akan lihat dan belajar berkenaan dengan tajuk peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan peperangan Uhud. Bagaimana berlakunya perang Uhud. Beberapa perkara yang kita akan lihat berkenaan dengan peperangan Uhud itu sendiri. Jom kita sama-sama murid-murid mendengar dengan memberi perhatian untuk kita mengetahui berkenaan dengan info berkaitan dengan perang Uhud. Okey. Kita lihat peperangan dalam Islam setelah kita belajar pada minggu sebelum ini berkenaan dengan perang Badar. Hari ini kita lihat pula berkenaan dengan perang Uhud. Pertama kita lihat iaitu pada sudut tarikh. Bilakah berlakunya peperangan Uhud di dalam Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba murid-murid lihat, itu tarikh bermulanya berlakunya perang Uhud iaitu berlaku pada 15 Syawal tahun ketiga Hijrah. Ingat, berlaku pada 15 Syawal tahun ketiga Hijrah. Maknanya peristiwa perang Badar ini berlaku pada bulan Syawal. Pertengahan bulan Syawal. Apa kita buat pada bulan Syawal, murid-murid? Bulan Syawal kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pada bulan tersebutlah juga berlakunya perang Uhud, iaitu pada tahun yang ke-3 Hijrah. Ketiga Hijrah itu selepas 3 tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, itu tarikh berlakunya perang Uhud. Seterusnya kita lihat di manakah tempat berlakunya perang Uhud. Siapa tahu tempat di manakah berlakunya perang Uhud? Kita lihat nama pun sudah kita tahu, iaitu perang Uhud berlaku di kaki bukit Uhud. Ada sebuah bukit, nama dia Bukit Uhud. Di situlah, di kaki bukit tersebutlah berlakunya perang Uhud ini. Seterusnya murid-murid, kita lihat berkenaan dengan perang Uhud, iaitu berkenaan dengan sebab kenapa boleh berlakunya perang Uhud ini. Apa faktor dia? Apa penyebab berlakunya perang Uhud ini di dalam Islam? Kita cuba lihat. Perang Uhud ini berlaku adalah disebabkan kaum musyrikin Makkah mahu membalas dendam akibat daripada kekalahan mereka dalam perang Badar. Ingat, sebelum ini berlaku peperangan pertama iaitu perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Kaum musyrikin pada masa itu kalah dalam peperangan Badar. Maka mereka berasa aib dan ingin untuk membalas dendam di atas kekalahan mereka dalam perang Badar tersebut. Maknanya tercetusnya perang Badar ini kerana disebabkan oleh kaum musyrikin Makkah nak mari balas dendam. Mereka yang memulakan peperangan ini untuk memerangi tentera Islam dan juga Rasulullah. Itu sebab tercetusnya perang Uhud. Seterusnya, murid-murid kita lihat berkaitan dengan perang Uhud ini, iaitu yang seterusnya berkenaan dengan tentera. Kita lihat dulu tentera bagi pihak Islam. Bagaimana tentera-tentera Islam itu sendiri. Kita lihat tentera Islam, bilangan tentera Islam adalah seramai 1,000 orang. 1,000 orang yang menyertai dalam peperangan Uhud pada peringkat awal.
yang mana dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri menjadi ketua tentera di dalam peperangan Uhud ini. Asalnya 1,000 orang yang tentera Islam yang menyertai, tetapi tengok, cuba baca, tetapi 700 orang tentera sahaja yang sampai di medan perang Uhud. Hanya 700. Di mana 300 lagi? Kerana 300 yang lain berpatah balik setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Iaitu ketua orang munafik. Orang munafik ni apa? Orang yang zahirnya nampak Islam, tapi batinnya, hakikat sebenarnya dia adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Ubay ni adalah ketua kepada orang munafik. Di depan baik, tapi di belakang jahat. Jadi Abdullah bin Ubay telah menghasut tentera-tentera daripada 1,000 orang yang menyertai dalam perang Uhud ini, menyebabkan 700 sahaja sempat sampai di medan peperangan, tetapi 300 lagi tentera berpatah balik. Maknanya awal-awal 1,000 orang pergi menyertai bersama dengan Rasulullah, sampai di tengah jalan 300 orang kembali balik setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mematahkan semangat tentera Islam yang menyertai perang Uhud tersebut. Itu nak menyebabkan supaya tentera Islam tu kalah. Itu bilangan tentera Islam yang menyertai perang Uhud. Kita lihat pula bilangan tentera kafir, tentera musuh, kafir musyrikin. Berapakah bilangan? Iaitu 3,000 orang tentera kafir yang menyertai dalam perang Uhud. Perang Uhud disertai oleh 3,000 orang tentera. Bayangkan 3,000 orang dengan hanya tentera Islam hanya 700 orang sahaja. 700 orang sahaja. Secara logiknya tentera Islam pasti kalah. Tetapi kita akan lihat cerita berikutnya bagaimana berlakunya peperangan Uhud ini. 3,000 orang tentera kafir yang menyertai dalam perang Uhud ini telah dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harbin. Ketua dalam tentera kafir iaitu Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb mengetuai tentera kafir. Itu saja pembincangan kita berkenaan dengan perang Uhud. Moga-moga ia dapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua dan dijadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.